Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Sean Stevens selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah pemprosesan makanan tingkatan 4. Jadi kepada mereka yang ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut dan juga teknik-teknik menjawab bagi kertas ini, jangan ke mana-mana dan berikan perhatian yang sepenuhnya. Dan sebelum tu, jom kita tengok profil guru. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Imran. Hai Cikgu, apa khabar Cikgu? Okey, baik. Sihat semua. Okey, baik Cikgu. Dan juga kita ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Nazri. Hai Cikgu. Sihat Cikgu? Okey, terbaiklah Cikgu. Okey, balik semua kepada Cikgu Imran ya. Ya, saya. Saya faham bahawa bukan kita berdua saja yang akan bersama-sama dengan mereka yang menonton di rumah. Kita juga ada murid-murid yang akan bersama kita dalam talian. Siapakah mereka? Jom kita tengok. Hai semua. Itulah dia Cikgu, muka-muka berseri yang akan bersama kita sepanjang pembelajaran kita. Boleh tak Cikgu kenalkan mereka kepada kita semua? Okey, baiklah. Boleh. Okey, silakan Cikgu. Okey, pelajar yang pertama, Nur Quratun Ain. Hai. Okey, kemudian pelajar kedua, Siti Radiah. Hello. Dan pelajar ketiga, Anin Amira. Dan pelajar keempat, Batrisha Hidayah. Okey, adakah anda semua bersedia untuk pembelajaran kita hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya dah sedia. Okey, Igu. Nampaknya mereka dah sedia, Igu. Macam ni lah, tambah kan? Macam ni kan? Okey, apa yang kita akan belajar untuk hari ini, Igu? Okey, kita belajar tentang teknik menjawab soalan. Ya. Okey, dan sedikit nota dan kita tunjukkanlah cara menjawablah dengan yang betul. Okey, Igu. Jom kita mulakan. Okey, baiklah. Silakan, Igu. Okey, baiklah. Tajuk kita adalah MPV pemprosesan makanan untuk subjek pada rancangan kali ini, iaitu kita menggunakan kod 7203. Okey, baiklah. Ini adalah antara tajuknya produk hasil bakery, confectionery dan kuih tradisional. Ya. Okey, baiklah. Okey, dekat gambar tu kita boleh tengok ini yang murid yang akan buat. Amali. Okey. Kita nampak gambar yang pertama tu coklat. Oh, yo. Atas coklat, bawah coklat. Dia ada dua. Okey. Rasa atas tu coklat acuan, bawah coklat salutan. Ya. Kemudian kita ada gambar pau, muffin, donat, kari puff, roti ban berinti dan pizza. Cikgu cakap murid-murid akan buat ni, Igu? Ya, murid-murid akan buat ni. Bila mereka akan buat? Sebab saya nak makan, Igu. Nanti kita set lagi sekali, kita bawa dapur. Okey, baik, Igu. Okey, baiklah. Kita teruskan. Okey, baiklah. Format pentadbiran untuk KSSM, pemprosesan makanan, kita ada kertas 1 dan kertas 2. Okey, di mana kertas 1 adalah yang dijawab semasa SPM nanti. Baik. Okey, dia ada bahagian A dan bahagian B. Okey, saya terangkan dulu bahagian kertas 1. Dia ujian bertulis. Okey, maknanya masa yang diperuntukkan adalah 2 jam. Di mana bahagian A memerlukan 45 minit dan bahagian B adalah 75 minit. Okey, kita nampak dekat situ dia punya skor adalah 40%. Di mana 40% ni mewakili untuk SPM lah, untuk kertas bertulis. Ya. Okey, jadi 40% kita kena pandai agihkan masa untuk menjawab nanti. Ada 15 soalan bahagian A dan 4 soalan bahagian B. Baik. Jadi kertas 2 pula, dia ada 23 submodul. Okey, di mana dia melibatkan kerja khusus. Okay, dia berlaku sepanjang tahun. Okey. Okey, Mr. Sean. Jadi dekat sini kerja khusus ni mewakili markah yang besar. Ya. 60%. Wow. Okay? Sebab dia kemahiran Ya. murid-murid. Okey, baiklah, kita next. Okey, baik Cikgu. Dan sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat seketika? Kembali semula selepas ini di slot Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik
Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Imran serta Cikgu Nazri sebagai jurubahasa isyarat pada hari ini untuk mata pelajaran pemprosesan makanan. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey, kita teruskan ya. Ya, Kita cikgu. mulakan. Okey, kita tengok dekat sini ada sedikit nota panduan untuk murid sebelum jawab. Okey, kita tengok perbezaan istilah bahan dan alatan dalam mata pelajaran pemprosesan makanan. Ya. Okey, kita ada dua, bahan dan alatan. Kita tengok dekat sini bahan. Okey, kita tengok pada kotak pertama, bahan adalah bahan mentah yang diproses untuk menjadi suatu produk makanan. Okey, bahan. Okey. Bahan dia akan habis. Okey. Tengok bahan mentah akan bertukar menjadi produk makanan pada akhir amali yang dijalankan oleh murid. Ya. Okey. Kemudian dia akan berkurang atau habis selepas digunakan. Okeylah, contoh okey, Mr. Sean, contohnya akan berkurang ni, contoh bahan makanan ni, bahan mentah. Contoh boleh bagi contoh tak? Akan berkurangan. Contohnya macam tepung itu. Ya. Oh, betul. betul. Tepung, gula kan. Kita Ya. habis kan. Bila kita buat, nampak. Dan habis. Ya. Dah masuk ni, habis. Okey, kemudian kita tengok pada alatan. Okey, barang perkakas yang digunakan untuk membantu melancarkan pemprosesan. Ya. Maknanya medium lah. Medium, suatu alatan yang digunakan untuk memproses. Okey, contoh mesin, pisau, gunting. Okey, kemudian bentuk kekal dan fungsi mungkin pelbagai. Kalau kita kata memotong, gunting, memotong. Ya. Pisau pun memotong. Tapi gunting ada cara dia, pisau ada cara dia. Okey, kemudian tidak berkurang atau habis selepas digunakan. Tetapi dia memerlukan penyelenggaraan. Maknanya selalunya mesin. Ya. Mesin apa rasanya yang untuk memerlukan penyelenggaraan? Mesin yang untuk gaul-gaul tu Ego. Gaul-gaul tu panggil apa? Mesin penggaul. Okey, Betul penggaul. Okey, betul lah. Kalau betul. kita istilah kita tu betul lah. Penggaul biasanya orang panggil separuh mesin pengadun, mixer kan, dia gaul. Ya. Ada separuh tu menggunakan blender, mesin pengisar lah. Pengisar, ya. Okey, itu kita selenggara dia punya mata pisau dia kadang-kadang getah longgar. Jadi benda ni pentinglah untuk murid faham. Baik. Next kita pergi. Ini contoh bahan dan alatan. Okey, kita tengok. Okey, bahan dan alatan. Okey, kita tengok bahan mentah dekat sini. Okey. Okey, bahan mentah untuk donat. Kita nampak dekat sini yang digunakan adalah tepung gandum, gula, susu tepung skim, yeast, garam, serbuk penaik, margarin dan telur. Ini adalah bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk donat. Ya. Okey, kemudian kita tengok berbeza dengan coklat pula. Dah tentulah coklat, takkan kita ada tepung. Okey, coklat Coverture, kemudian bertih beras dan ni bolehlah kita alternatif kalau murid yang kreatif sikit mungkin dia letak badam ke. Dan pelbagai lah inti dia. Okay, kemudian kita tengok pada pizza. Pizza ni tepung protein tinggi. Dia berbeza dengan tepung gandum. Sebab dia ada protein tinggi, dia ada kandungan dia lain lah. Okey. Okay, jadi kemudian ada lemak sayuran, yeast, garam, gula, sos, sos pizza lah. Ya. Okay, kemudian keju mozzarella, oregano, nenas, bawang, sosis dan lain-lain. Dia terpulang sebab pizza ni pelbagai pelbagai inti. Ya, betul. Ada yang letak tuna juga Ya, ada letak tuna. Okey, kemudian kita tengok peralatan pun berbeza. Jadi murid kena tahu peralatan yang digunakan. Kita tengok contoh untuk donat mangkuk, sudu, penorak, acuan donat, kain maslin, penimbang, sulit pengetus, mesin pengadun dan dulang. Ya. Dia ada fungsi yang tersendiri. Untuk setiap amali, sudu untuk apa? Penorak digunakan untuk apa semasa buat donat. Ya. Jadi kemudian kita tengok pula coklat, mangkuk, sudu, penimbang, scraper, perut double boil, marble slab, acuan coklat, peti ais. Kita nampak kat sini. Sama juga sudu-sudu tapi ni kita tahu sudu ni guna untuk apa masa coklat. Untuk donat pula lain pula. Ya, betul. Kemudian sama juga dengan pizza. Dia ada mangkuk, sudu, garpu, pisau, penimbang, penorak, scraper. Pan pizza, kain maslin dan ketuhar. Mungkin kain maslin ni kan, mungkin tertanya juga, apa tu kain maslin? Kenapa buat? Apa kita nak buat dengan kain maslin ni? Rasanya buat apa? Yang tu supaya bahan mentah tu tak melekat pada peralatan, Ayo. Tak melekat pada peralatan.
Bukan. Bukan Ego. Okey. Kita ada proses merehatkan dough nanti. Dia akan Okey. kita tutup dengan kain maslin. Oh, itu je kan masih. Nak lembab kita tutup. Ya. Biar dia cantik, dia ada cover lah. Okey. Next kita pergi pada alatan dan fungsi yang macam saya terangkan tadi. Okey. Kita tengok kita ada mesin mixer, oven. Yang ni mesin pelepeh. Ni sebagai contohlah bahagian mesin yang ada dalam bengkel pemprosesan makanan. Ya. Sebenarnya ada banyak lagi. Okey, kita ambil yang utamalah. Okey, kita tengok bahagian pertama adalah mesin pengadun. Okay, mesin pengadun ni yang macam tadi yang jawapan yang bagi tadi kacau-kacau. Inilah dia. Okey. Okey, murid mungkin dah tahu dah biasa pakai. Ya. Okey, kemudian kita tengok oven ataupun ketuhar. Okey, murid pun dah didedahkan penggunaan oven ni macam mana. Okey, sebab simple kita selalu panggil oven. Okey, kemudian mesin pelepeh. Mesin pelepeh kita tengok fungsi dia melepeh dough atau pastry. Ya. Ini mungkin murid jarang jumpa. Okey. Sebab dia jaranglah penggunaan dia. Dia ada untuk melepehkan dough, maknanya tepung yang kita buat dough tu. Okey. Okey, kemudian kita pergi pada soalan contoh bahagian A. Okey, baik. Okey, kita tengok dulu apa soalan dia. Mudah aja. Okey, jadual 1 menunjukkan fungsi alatan. Tadi dah terangkan semasa memproses coklat acuan. Okey, kat sini dah diberi ada 4 pilihan jawapan, iaitu menyepuh coklat yang telah dicairkan, mencairkan konverter susu, membentuk coklat acuan dan meratakan coklat di atas permukaan acuan. Okey, berdasarkan jadual 1, tuliskan fungsi alatan berikut pada ruang jawapan. Dekat sinilah yang penting kita nak tengok. Cara kita nak jawab. Okey, kita baca soalan tu betul-betul, kemudian kita tengok fungsi alatan. Okey, fungsi alatan. Dekat soalan dah ada scraper, acuan coklat, periuk double boil dan kepingan mamar. Okey, jadi nak tahu saja fungsi je. Jadi soalan dia mudah. Kita pilih antara 4, hanya sesuaikan, masuk saja dalam ruang jawapan. Okey, jadi kita kena ikut tuliskan fungsi, jadi kita kena tuliskan fungsi. Okey. Okey, masukkan saja jawapan. Okey, jadi mungkin soalan ni mudah, jadi saya nak tanya sedikitlah pada murid. Okey. Kita bagi murid saya nak tanyakan pada Annie Amira. Okey. Baiklah. Ini saya. Okey, untuk jawapan pertama kita tengok tuliskan fungsi alatan berikut pada ruang jawapan. Okey, kita tengok scraper. Apa jawapan dia? Alatannya acuan coklat. Tak Lepas tu menyepuh coklat yang telah dicairkan. Scraper. Membentuk coklat acuan. Scraper, okey, kita tengok dulu jawapan dia macam mana. Okey, scraper menyepuh coklat yang telah dicairkan. Okey, fungsi. Kemudian acuan coklat. Acuan coklat menyepuh coklat Ya, menyepuh yang telah dicairkan. Okey, di sini dia jawab semula menyepuh coklat yang telah dicairkan. Ini Okey. kita fungsi dia menjawab. Apabila kita dah menjawab ni, pastikan kita menyepuh, kita tanda. Okey, supaya kita dah tahu dah. Betul, kita dah Apa tahu. yang dah digunakan. lah tu. Kita yang dah digunakan. Jadi pilihannya ada tinggal 3. Itu yang kadang-kadang kita bila menanda, kadang 2-3 benda yang sama juga. Ini pentingnya kita menanda. Okey. Kan? Faham kan? Faham Ego? Jadi bukan susahnya tanda. Tak perlu bayar pun. Okey. Kemudian kita tengok acuan coklat. Okey, kita tengok jawapan dia apa? Membentuk coklat acuan. Ya. Coklat acuan. Yang ada acuan tadi tu. Okey, kemudian periuk double boil. Okey, teruskan. And? Yang mana tadi? Untuk periuk double boil. Mencairkan konverter susu. Okey, mencairkan. Kita tengok jawapan. Okey, mencairkan konverter susu. Okey, betul. Kemudian kepingan mamar. Kepingan mama pula meratakan coklat di atas permukaan acuan. Dah tentu Okey, tadi saya lupa nak tik acuan coklat tadi membentuk acuan. Patut kita tanda kan? Kemudian konverter susu. Okey. Okey. Kemudian dah tentu jawapan akhir, tinggal satu. Okey. Alright. Okey, baiklah. Tu, dengan coklat. Okey, kemudian kita pergi contoh soalan 2. Okey.
Contoh soalan 2. Berikut adalah senarai alatan yang digunakan dalam pemprosesan roti ban berinti. Jadi murid semua dah buat amali. Jadi kita tengok ada pilihan jawapan. Ni kata bahagian ini mudah, dia berbentuk objektif. Kita tengok yang diberi adalah ketuhar, sudu, mangkuk, kain maslin dan proofer. Baiklah, padankan alatan yang sesuai dengan fungsi itu dengan menulis A, B, C, D atau E pada ruang jawapan. Kita tengok, baca betul-betul. Senarai alatan, kita fokus pada ni. Ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam roti ban berinti. Murid dah biasa buat. Kemudian padankan alatan yang sesuai dengan fungsi. Padankan alatan. Jadi dia nakkan alatan mana yang fungsi yang betul. Kemudian kita fokus A, B, C, D atau E. Atau E, makna ada pilihan dia lah. Jadi, ruang jawapan, kita tengok dulu. Kita bagi murid jawab. Kita tengok pula macam mana. Kita dah bagi tip. Kemudian kita pilih. Kita ambil Nur Qurratul Ain. Boleh jawab tak? Boleh, Ego. Baiklah. Jawapan pertama, apa dia? Menutup dos semasa proses merehatkan doh. D. Kain maslin. D. Kain maslin. D. Kain maslin. Menutup dos semasa proses merehatkan doh. Kita tengok jawapan dulu. Betul. Kain maslin. Itu jawapan yang betul. Kain maslin. Kemudian, kita tengok pada soalan nombor 2, mengembangkan doh roti. Proofer. Proofer. Jawapan? Betul. Proofer. Proofer ni, Syam pernah dengar tak? Saya pernah dengar yeast saya tu. Kan? Ingatkan yang ni untuk yeast kan? Tapi proofer tu benda lain kan tu? Proofer ni dia alatan. Alatan. Tadi tu alat bahan mentah. Bahan mentah. Ini alat-alatan. Alatan kan. Dia gunakan bila kita dah rehatkan doh, kadang kita masuk dalam proofer. Proofer ni satu mesin macam ketuhar. Macam ketuhar. Jadi dalam tu dia ada set dia punya kelembapan. Jadi kita masuk dalam tu dia akan mengembang. Adalah. Jadi murid dah didedahkan pada mesin ni. Semua murid yang pemprosesan makanan dah pandai dah pakai alatan ni. Kemudian menggaul semua bahagian hingga sebati. Apa dia? Sudu. B. Sudu. Sudu. Betul B. Jadi 3 saja. Maknanya ketuhar dan mangkuk tidak digunakan. Jadi ada 3 markah. Jadi bahagian A ni kita tengok. Kita 5, jangan kita ingat ada 5 markah. Mungkin ada 3. Dia pilihan jawapan. Baiklah, kita pergi kepada soalan berikutnya. Raja 1 menunjukkan alatan yang digunakan semasa memproses karipap. Kita nampak kat situ A, B, C dan D. A, B, C dan D ada gambar dia. A tu apa, B tu apa, C apa, D apa. Jadi berdasarkan raja 1. Pilih alatan mengikut fungsi yang dinyatakan dengan menulis A, B, C atau D pada ruang jawapan. Dekat sini kita kena tengok. Menulis. Dia suruh tulis je A, B, C dan D. A, B, C dan D. Jadi, kita kena peka. A, B, C dan D. Jadi, kita tengok jawapan dia. Baiklah, melipihkan doh pasri karipap. Saya minta murid bernama Batrisha Hidayah untuk menjawab soalan ni pula. Baiklah. Cikgu. Untuk melipihkan doh pasri karipap, apa jawapan dia? C. C. Kita tengok jawapan dia. Baiklah. Betul. Kemudian, membentuk karipap yang seragam. A. Betul. A. Kemudian, kita tengok mengetus minyak pula. D. Betul. Kemudian, dan air sekali mengadun tepung dan bahan lain. B. B. Baiklah. Semua betul. Tahniah. Kita tengok. Tadi, dia suruh tulis. A, B, C atau D. Jadi, kita tulis A, B, C atau D. Walaupun kita tahu acuan karipap. Acuan karipap. Pengetus. Jadi, mengadun tepung
pengadun, mesin pengadun. Ya. Kita tak boleh tulis tu. Dia dah suruh A, B, C atau D. Kita gunakan A, B, C, D. Okey. Mengikut kehendak soalan. Mengikut kehendak soalan. Ya. Kadang murid kadang dia tak faham. Sebenarnya kita dah memudahkan murid. Tapi dia kena baca sebenarnya. Mudah saja. Okay, kemudian kita pergi pada nota berikutnya iaitu alat menyukat dan menimbang. Okey, yang ni kita tahulah alat untuk menyukat dan menimbang. Kita ada dua jenis iaitu penimbang digital dan jap penyukat. Di mana jap penyukat ni biasanya digunakan untuk menyukat bendalih iaitu cecair lah seperti air atau minyak dan sebagainya lah yang berbentuk cecair. Ya. Kesesuaian lah ikut pada produk yang kita nak hasilkan. Okay, kemudian kita tengok pada soalan contoh 4. Nyatakan alatan yang digunakan untuk menimbang bahan mentah untuk menghasilkan karipap pada ruang jawapan dalam jadual di bawah. Ini nyatakan. Kena tengok. Nyatakan alatan. Ini tak ada pilihan jawapan. Nyatakan alatan. Untuk menghasilkan karipap. Okey, untuk menimbanglah. Kita fokuskan. Menimbang. Kita guna apa? Kalau kita zaman-zaman tradisional, zaman-zaman dulu kala, zaman purba, timbang kiri kanan. Sama berat tak ke apa. Contoh je. Okey, yang ini sekarang kita dah masuk zaman yang canggih. Okey, baiklah. Kita tengok air. Apa ruang jawapan dia? Okey, tengok jawapan dia. Jap penyukat. Okey. Kemudian tepung gandum. Okey, penimbang. Okey, penimbang. Kemudian kita tengok margarin. Okey, menggunakan penimbang juga. Okey, baiklah. Okay. Jadi ingat tip nyatakan alatan, lepas tu menimbang. Ruang jawapan kita nyatakan sebab kita dah belajar. Benda ni benda yang biasa murid lakukan dan dah biasa guna. Okey, kemudian kita pergi soalan contoh 5. Okey, kita teruskan sebab kita banyak lagi soalan yang kita nak terangkan. Okey, benda yang lebih kurang sama. Okey, itu berikut adalah langkah-langkah menimbang menggunakan penimbang digital yang tidak mengikut urutan. Jadi kita tengok. Pernyataan langkah kerja dah ada. Okey, iaitu A, B, C, D dan E. Okey. Jadi kita tengok langkah 1. Apa jawapan dia? Okey, langkah 1 adalah B, menghidupkan penimbang. Perkara yang mula-mula kita kena buat, hidupkan Swiss. Ya. Okey, kemudian kita tengok langkah 2. D. D dekat situ menyatakan meletakkan mangkuk kosong. Kemudian langkah 3 adalah E, menekan butang tab, iaitu butang tab kita nak re-zerokan balik mangkuk tu. Ya. Okey, kemudian langkah 4, kita tengok meletakkan bahan yang tak ditimbang. Kemudian, dah akhir sekali, langkah 5, jawapan dia C, mengambil bacaan. Ini semua murid dah buat. Jadi, mungkin boleh jawablah. Ya? Murid pun dah faham. Okey, kemudian kita tengok, ini sedikit nota pemrosesan bakery, confectionery dan kuih tradisional. Ini murid dah faham dah. Ya. Semua dah buat dah. Dah baca pun nota semua. Okey, kita teruskan pada soalan contoh 6. Okey, kita tengok tuliskan alatan yang digunakan semasa memproses donat berdasarkan pernyataan langkah kerja berikut pada ruang jawapan. Okey, tuliskan terus alatan. Ni dekat sini dia tak ada. Dia tak ada pilihan jawapan. Ya. Sebab benda yang mudah. Okey, jadi kita tengok, highlightkan. Okey. Tuliskan alatan. Okey, kemudian digunakan semasa memproses donat. Okey. Melipihkan dough. Okey, kita tengok jawapan dia. Mesin pelipih. Ada dah nota tadi. Kita dah nampak mesin pelipih. Kemudian kita tengok menerap dan membentuk donat. Dah tentulah acuan donat. Pada zaman dulu kala mungkin kita gunakan tudung botol atau mangkuk untuk buat bulat. Kemudian kita tengok untuk menutup dough menggunakan kain maslin. Dan seterusnya mengetus minyak menggunakan sudik pengetus. Daripada sini kita dapat dah 4 markah tu. Dapat markah dah ni. Okey, kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sukses SPM 2022. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah pemprosesan makanan tingkatan 4. Baiklah Cikgu Imran, jom kita teruskan. Okey, baiklah. Okay, tadi kita dah pergi pada bahagian A, sekarang kita pergi pada bahagian B. Baik. Okey, baiklah. Kita tengok dulu nota. Okey, sedikit ringkasanlah nota yang ringkas, iaitu kita tengok kita ada juga membungkus.
Jadi membungkus setiap makanan yang kita hasilkan mestilah ada pembungkus. Ya. Tak ada yang tak ada. Adakah kita beli nasi lemak, kita tadar tangan, letak nasi, Panas, kacang? cikgu. Tak ada. Mesti ada pembungkus. Okay, jadi kita tengok kat situ. Tujuan pembungkusan adalah nombor 1, perlindungan atau pemeliharaan. Kemudian nombor 2, kita tengok kemudahan. Nombor 3, pengurangan kadar pembaziran makanan. Iaitu pembaziran lah. Okay, kemudian nombor 4, komunikasi dan jualan. Okay, komunikasi dan jualan ni, dekat situ ada label. Okay, ada label yang menunjukkanlah maklumat-maklumat itu yang dimaksudkan komunikasi dan jualan. Ya. Okey, baiklah. Dan kita tengok pada kaedah pembungkusan. Kita ada 4 iaitu pembotolan, pembungkusan vacuum, pengetinan dan pematerian plastik. Ya. Jadi kaedah pembungkusan ini diguna pakai di makmal pemprosesan makanan. Okey. Okey, baiklah. Okey, kita tengok menyimpan pula. Okey, kita tengok tujuan penyimpanan produk makanan. Okay, di mana untuk memastikan produk makanan berada dalam keadaan yang selamat sehingga dimakan. Maknanya kalau orang putih panggil food safety. Ya. Keselamatan makanan supaya kita tidak ada keracunan. Jadi penting untuk memastikan makanan itu selamat dimakan. Kemudian kita ada untuk mengekalkan khasiat makanan tersebut. Jadi makanan tidak terdedah. Jadi sumber dia punya vitamin dan karbohidrat lain yang kita kata adalah nutrient fact, maknanya tidak berubah. Ya. Okay, kemudian untuk memastikan kesedapan makanan tersebut. Kesedapan tersebut. Contohnya kalau berbezalah kalau kita letak kat luar, lepas 8 jam kita makan, dia dah rasa tak berapa kan. Ya. Okay, jadi kalau kita bungkus, kadang-kadang dia tulis dia mengekalkan kesegaran makanan. Okay. Jadi kemudian kita tengok ada untuk mengekalkan rupa dan rasa produk makanan tersebut. Okay, kemudian kita tengok tempat atau suhu penyimpanan di mana kita simpan produk makanan ini dekat bilik yang sesuai mengikut suhu bilik. Ya. Dan juga bergantung pada produk makanan itu kita tengok ada peti sejuk. Iaitu chiller ataupun sejuk dingin di bawah 4 darjah Celsius. Okey, di mana tengok pada makanan yang sesuai yang perlukan penyimpanan sejuk. Kalau dia letak kat luar mungkin basi, kita kena letak dekat dalam peti ais. Okay, kemudian kita tengok peti pembeku iaitu freezer. Iaitu sejuk beku. Makna suhu kosong hingga negatif 18. Kalau kita nak tengok kosong ni dah kira suhu ais. Ya. Jadi negatif 18 ni dia dah beku. Ya. Umpama dah keras. Kalau kita jatuh atas kaki pun memang sakit boleh bengkak. Ya. Okey. Kemudian kita pergi pada mengira kos. Ya. Mengira kos ni penting untuk murid. Okey, kita tengok. Okey, kos iaitu maksud dia duit yang dikeluarkan untuk sesuatu perkara. Okey, di sesuatu perkara. Mana apa yang kita nak buat, nak beli bahan, nak bayar pekerja, kita kena ada duit. Okey. Jadi kemudian kita tengok tujuan. Okey, baiklah, tujuan untuk memastikan produk yang dihasilkan adalah berbaloi dengan kadar pelaburan kita. Dengan kadar pelaburan, jadi sebab tu kita kena pandai memilih kedai, memilih bahan. Kat mana kita nak beli murah, kalau kita nak berniaga dah tentu kita beli borong kan. Nak beli runcit mungkin rugi. Mungkin jadi mahal. Kemudian kita tengok dekat sini, dekat kos dan formulasi. Ini adalah formulasi. Jadi untuk mengira kos ni murid kena hafal. Memang kena hafal ni. Sebab dia penting. Kita tengok kos bahan iaitu kuantiti kali kos seunit. Kemudian kos upah, bilangan pekerja yang digunakan, kita darab masa bekerja dia dan kadar upah per jam lah. Ya. Ada yang mungkin menggunakan sehari. Kalau kadang orang bekerja dibayar RM10 satu jam, ada yang dibayar gaji harian, sehari bekerja RM100 atau pulang pada majikan masing-masing. Kemudian kita tengok kos overhead iaitu sampingan. Iaitu kos gas, elektrik, air dan lain-lain kos yang kita tak nampak. Kita tak nampak kadang. Kita cakap kita buat je tapi kita guna elektrik. Pasang kipas, gunakan air. Itu dia kos overhead. Kemudian kos projek iaitu kos bahan campur kos upah campur kos overhead. Kita ambil semula ni. Kos bahan, kemudian kos upah, kemudian kos overhead. Jadi kita dapat kos projek kita. Kos projek yang duit yang kita dah laburkan.
Belum campur keuntungan. Okey. Jadi keuntungan kita tengok harga jualan. Harga jualan barulah kita nampak kos projek ni digunakan berapa peratus kita nak untung. Contoh kalau kos projek kita ambil mudah RM1. Okey. Okey. Kita nak untung 10% saja. Aha. Jadi rasanya Sean rasa berapa? RM1.10 lagi tu. Ya, betul. Betul. Tak payah pakai kalkulator. Okey, tahniah. Pantas pula tu menjawab. Okey, kita pergi pada soalan contoh bahagian B. Okey. Okey, kita tengok. Anda telah menerima tempahan sebanyak 500 biji kari pap. Jadual 2 di bawah menunjukkan maklumat untuk menghasilkan 100 biji kari pap. Okey, jadual ni kita kena highlight 100 biji kari pap. Okey, untuk jadual ni. Okey. Okey. Jadi, kita tengok berdasarkan jadual 2, kirakan kos bahan untuk menghasilkan 500 biji kari pap. Okey, tadi dah ada dalam jadual tadi, murid kena hafal lah. Ya. Kemudian, B pun sama, kos projek untuk menyiapkan 500 biji kari pap, sekiranya kos upah adalah RM15 dan kos overhead adalah RM4. Kemudian C, harga jualan untuk sebiji kari pap sekiranya anda ingin mendapat keuntungan 40% daripada kos projek. Macam Mr. Sean tadi, 10% saja. Ya. 10% untung kan? Ha. Berbaloi tak? Bergantung lah ego. Gantung kan? 10% je. Ya. Okay. 10% boleh beli apa? Soalan yang susah untuk saya jawab ego. 10% macam tak cukup lah. Mungkin sebiji gula-gula. Mungkin lah. Mungkinlah. Mungkin. Okey. Kemudian kita pergi pada contoh. Okey, kita tengok jawapan contoh. Ya. Okey, kita tengok kos bahan untuk 500 biji kari pap. Okey, di mana kat sini kita ambil tadi kos setiap bahan yang diberi dalam jadual tadi. RM5 campur 20 sen, campur RM1.50 sen, campur RM15. Okey, kemudian kita kena kali bahagi 500 pasal jadual tu menyatakan 500. Okey, 500, tempahan 500, Ya. jadual tu 100. Jadi besar dibagi dengan nilai yang kecil. Ya. Okey, kemudian kita tengok. Okey, kita buat apa-apa pun kita uruskan dulu yang dalam kurungan. Okey. Jadi digalakkanlah untuk membawa kalkulator, memang wajib bawa untuk dalam dewan peperiksaan. Tapi untuk menggunakan kalkulator saintifik ataupun kalkulator biasa. Biasa dia mesin kira biasa, kalkulator biasa dah cukup dah, memadai. Kemudian kita dah selesaikan, kita dapat RM21.70 yang dalam kurangan. Kemudian kita kali 500 bahagi 100. 100 ni dalam jadual, 500 yang kita nak hasilkan. Ya. Okey. Okey, kita terus dapat jawapan RM RM108.50. Ini adalah kos bahan. Okey. Bahan sahaja. Tak ada untung lagi. Okey, kita pergi next. Kos projek 500 biji kari pap. Okey, kos projek tadi dah diberi dalam jadual, nampak formulasi dia, kos bahan campur kos upah campur kos overhead. Ya. Okey, kos overhead kita tengok. Okey. Kos bahan RM108.50. Kos upah tadi dah diberi dalam soalan tadi. Soalan B diberi RM15 dan kos overhead RM4. Just masukkan sahaja. Cuma kita masukkan saja. Okey, kita dah dapat jawapan. Cukup mudah. Kat sini kita dah boleh dapat 3 markah. Ya. Okey, RM127.50 ni kos projek tanpa keuntungan. Okey, baiklah. Kalau kita nak tengokkan keuntungan pula. Kita tengok kos projek sebiji kari pap. Kos projek maknanya satu biji je, kita tak nak 500 biji. Nak tahu dulu satu biji. Okey, jadi kita kena fokus pada sebiji kari pap. 500 dah dapat. Okey, jadi kita tengok RM127.50. Okey, untuk menghasilkan 500 biji kari pap. Ya. Untuk satu biji dah tentu dibagi pada 500. Ya. Kemudian RM 0.26. Kalau kita panggil 26 sen. Ya. Okey, dekat sini dah ada 3 markah kat sini. Itu baru kos projek untuk sebiji. Kita tak tengok lagi harga jualan. Ya, harga jualan sebiji kari pap dengan 40% keuntungan. Yang tadi macam Mr. Sean jawab tadi kan. 10% je. 10% dapat untung 10 sen je. Okey, jadi kita tengok kat sini macam mana. Okey, kita tengok kos projek, ambil semula satu biji.
dia nakkan 1 biji saja. Tengok fokus dia punya soalan tadi, harga jualan 1 biji karipap bukan 500 biji. Okey, jadi kita masukkan semula ikut formulasi RM26 sen adalah untuk sebiji. Kemudian kita masukkan semula kos projek 26 sen untuk sebiji dan darab 40% keuntungan. Ya. Okey. Kemudian kita tengok, kita akan nampak kita selesaikan satu-satu, satu persatu. Jadi kita tak keliru. 26 sen campur 10 sen. Sama macam jawapan tadi lah. 10 sen tapi nilai depan lain. Ya. Okey. Jadi kita menjual dengan harga RM36 sen. Jadi pengiraan sebeginilah. Okey. RM36 sen. Jadi kalau sekarang nak beli, kita bayar 36 sen boleh dapat tak? Bergantung cara pembayaran kita. Tapi kalau macam ni 36 sen untuk sebiji karipap tu susah nak cari Ya. Memang susah nak cari. Ini sebab sekarang ekonomi kan. Kita tak tahulah macam mana. Ya. Tapi kalau kita tengok 36 sen ni, nilai ni ada. Tapi sekarang ni 1 sen tak dikeluarkan. Ya betul. Itu nak fokusnya. Tapi ni tak ada masalah. Jawapannya ni kita nak. Tapi kalau kita pergi kedai, sekarang nilai mata wang 1 sen. Susah nak dapat. Jadi pun dia bundarkanlah. Itu tak ada masalah. Kemudian jadi 2 cara meningkatkan jualan nasi karipap. Yang ni kita tengok pada kemahiran murid-murid untuk berfikir. Ya. Meningkat sebab dia dah hasilkan karipap. Tapi dia nak lagi untung. Macam mana nak untung? Biar orang ramai. Kita tengok, okey. Satunya mempelbagaikan jenis inti karipap. Jadi kita akan tertarik. Ya. Okey. Baiklah, Secuan kalau nak buat inti karipap selain yang kita makan kentang tu, rasanya apa? Yang barulah, yang latest punya. Mungkin kalau sebab dia bergantung kepada perisa orang mungkin kita boleh letak durian kat dalam karipap Cadangan yang bagus. Kita boleh buat tu. Orang tak buat, kita cuba buat. Karipap Musang King. Musang King cheese. Musang King cheese ya. Bagus idea yang bagus. Ya. Balik saya suruh murid saya buat. Okey, boleh go. Okey, kemudian kita tengok mempelbagaikan jenis reka bentuk karipap. Setakat ni yang dah jumpa yang biasa-biasa kan? Biasa-biasa kan? Ada jumpa 3 segi tak? Yang tu ada. Yang tu namanya samosa Samosa. Ada yang 3 segi yang terbaru macam piramid. Ada. Ada. Okey. Bulat pernah jumpa? Bulat untuk karipap tak pernah Ada. Ada. Saya dah jumpa. Okey. Itu panggil reka bentuk ini menarik perhatian orang. Nak cuba. Okey. Dan kita tengok membuat atau melakukan promosi seperti iklan di media sosial dan lain-lain. Ini tengoklah iklan sekarang ni macam-macam ada dekat internet. Ya, betul. Kemudian kita tengok menawarkan harga yang menarik seperti pembelian secara borong dan beri mata ganjaran. Ini tengoklah. Dan jawapan-jawapan lain yang kita tengok yang rasanya munasabah lah. Okey, kemudian kita pergi soalan nombor 2. Okey. Dekat sini kita tengok maklumat berikut adalah tentang kriteria yang diperolehi setelah menilai pau kacang yang dihasilkan oleh beberapa pelatih baru di sebuah bakery. Okay, kita tengok dia dah diberi maklumat inti terkeluar dan berkedut, keras, manis, aroma wangi. Okay, jadi dikata kriteria. Inilah kriteria dia. Okey. Kriteria dia. Okay, dia menilai. Menilai maknanya dia menilai, dia makan pau, dia menilai. Okey. Pau tu. Okey, kemudian berdasarkan maklumat itu, nyatakan 4 aspek yang dinilai pada roti ban berinti itu. Dan nombor 2, berdasarkan jawapan yang kita jawab dekat sinilah. 2A, 1. Okey, maksudnya, nyatakan 1 sebab bagi setiap aspek mengapa roti ban berinti terhasil seperti dalam maklumat itu. Kemudian, nyatakan 2 bahan utama untuk membuat roti ban berinti. Okey. Baiklah. Jadi kena faham betul-betul nyatakan 2 bahan. Okey, baca soalan. Dia kata nak 4 aspek, bagi 4 aspek yang berlainan, jangan aspek yang sama. Okey, baiklah. 4 aspek yang dinilai. Jadi aspek dah dekat sini. Kemudian sebab di sini. Okey. Dibuat satu jadual, jadi murid hanya menulis saja, mengisi tapak yang disediakan. Ya. Okey, kemudian kita tengok satu sebab bagi setiap aspek. Okey, rupa. Yang tadi kita rupa berkedut. Okey. Kemudian kita tengok tekstur. Keras ke apa lihat tadi. Kemudian kita tengok rasa. Rasa yang manis. Kemudian kita tengok bau aroma wangi tadi. Ya.
Okey, apa punca dia? Okey. Dia setiap benda yang berlaku ada masalah dan ada punca penyelesaian. Okey. Jadi kat sini nak sebab saja. Jadi kita gunakan sebab. Okey. Kita tengok rupa. Tadi kata inti pecah kan? Ya. Dan apa dia punya pau berkedut. Kita tengok inti terlalu padat jadi susah. Kadang bila terlalu padat kita rehatkan kadang dia akan terkeluar. Sebab padat sangat. Dia tak mampu nak menampung, dia musang-musang. Inti boleh dia dah tu dah macam menipis. Macam dah bocor dah. Macam dah bocor. Okey. Betul, bocor. Kemudian penutup pengukus tidak dibungkus kain maselin. Perasan tak kalau orang jual kadang penutup pengukus Ya. ada kain atas. Ada. Itulah fungsi dia. Fungsi sebab bila kalau kita tak letak kain, dia akan wap akan naik. Ya. Wap akan naik. Kalau kain tak ada, contohnya kita sekarang ni banyak pengukus besi, daripada besi ke aluminium. Jadi wap air tu bila melekat dekat atas tudung tu, Ya. dia jatuh. Macam kita masak nasi kan? Ya, betul. Jatuh. Dia jatuh, dia akan mempengaruhi lah rupa bentuk pau tu. Nitik air kan. Pau baru nak masak tengah cantik. Kalau kita pegang dia tengah lembut, air jatuh, dia akan mempengaruhi. Okey. Jadi sebab tu kita letak kain, dia akan menyerap uap tu. Ya. Kemudian kita tengok budak pada tekstur. Okey. Tidak diuli sempurna. Do rehat tidak lama. Maknanya yang tadi jawapan dia keras kan? Keras. Jadi uli tak cantik. Jadi hasil pun tak cantik lah. Okey. Jadi bila kita uli, kalau menguli lama, jadi hasil dia cantik. Jadi lembut. Jadi yeast tu hidup. Dan do rehat tidak lama. Contohnya kalau kita rehatkan do, biasa kita tutup, lebih kurang sejam, kita nampak sejam dah naik cantik. Kadang-kadang kita setengah jam kita dah mengukus. Kita nampak dah naik dah ni. Kita mengukus. Tapi kalau kita biar lagi sejam, dia naik cantik. Itu yang buat dia jadi lembut lagi. Kadang setengah jam, dia tak cukup lagi. Ya. Ada yang kadang-kadang ada yang sampai 2 jam, dia naik cantik. Paling cantik adalah 1 jam hingga 1 jam setengah. Kemudian kita tengok pada rasa. Rasa inti yang digunakan adalah manis. Adunan mengikut formulasi. Kita tengok pada tajuk tadi. Ya. Pau apa rasanya tadi? Pau inti apa tadi? Kacang. Pau kacang. Pau Ya, kacang. Pau kacang. So, pau kacang manis. Ada tentu. Inilah jawapan dia. Inti yang digunakan adalah manis. Kemudian adunan mengikut formulasi. Di mana do tu kita ada letak gula, garam, susu tepung. Jadi itu yang menghasilkan produk yang cantik. Kemudian kita tengok bau. Pau masak dengan sempurna. Jadi menghasilkan bau aroma yang cantiklah, sedap kita bau. Kemudian kita tengok 2 bahan utama. Kita pilih tepung gandum, gula, garam, yeast segera, lemak sayuran. Sebut penaik antara bahan-bahan yang digunakan. Mana-mana jawapan yang ditulis, salah satu mana 2 lah. Ya. Dapat 2 markah. Okey, terima kasih Baiklah. cikgu. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Saya nak pergi makan pau kacang sekejap dan kita akan kembali semula selepas ini di slot sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Sukses SPM 2022. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah pemprosesan makanan bersama dengan Cikgu Imran. Baiklah Cikgu Imran, jom kita teruskan. Okey, baiklah. Kita dah pun pergi pada soalan bahagian A, bahagian B. Murid pun mungkin dah faham. Kemudian kita akan pergilah pada tips dan kemahiran berfikir. Ini yang kita nak fokuskan. Kita tumpukan bacaan. Antaranya yang pertama, murid perlu baca soalan. Fahamkan kehendak soalan. Macam saya bagi tahu tadi, kalau dia kata tulis A, B, C atau D, kita tulis A, B, C atau D jawapan dia. Jadi, itulah. Kalau penyataan tu, kita terus tulis saja. Jadi, fahamkan kehendak soalan. Kalau dia kata mengapa, bagaimana, itu kita kena fahamlah situasi apa. Jadi baca soalan dengan betul. Okay. Buat macam saya cakap tadi, kita write balik. Macam tu. Kita potong mana yang
maklumat yang penting kita bariskan. Okay, kemudian kita cari kata kunci soalan. Ni kata kunci soalan tadi tu. Okey, produk apa, dia nakkan apa, alatan atau fungsi. Kita gariskan. Okey, kemudian kenal pasti jawapan yang diperlukan. Iaitu potong jawapan yang tidak berkenan. Yang macam tadi yang soalan pertama tadi saya dah nyatakan kita potong jawapan. Ya. Ada satu jadual, kemudian jawapan yang kita dah pilih, kita potong ni dah jawab, ni dah jawab. Jadi kita dah tahu. Jadi dia tak ada bertindan dua kali. Ya. Tadi kan nampak bertindan dua kali kan? Macam itulah. Jadi kemudian kita kena jawab dengan yakin. Jawab dengan yakin maknanya kadang-kadang murid ni teragak-agak dia nak jawab. B, lepas tu padam lagi. Tulis A balik, tulis B balik. Kadang sampai nak koyak kertas kadang. Jadi kita kena ada orang kata confident lah. Maknanya kita kena yakin dengan apa yang kita buat. 2-3 kali kita semak, kira dah okey. Ya. Kemudian kita pergi pada tips menjelang peperiksaan. Ini ingatanlah pada semua murid. Kita kena ulang kaji mengikut jadual. Jadual selalu kadang kita buat. Kita buat sendiri. Petang nak buat apa? Malam nak buat apa? Kemudian buat nota ringkas. Jadi senang. Semasa kita belajar, kita tulis nota ringkas. Jangan kita baca je, lepas tu kita lupa. Kemudian kita luangkan masa bersama guru berbincang mengenai soalan-soalan ramalan. Guru-guru ni sentiasa ada. Ya. Sentiasa terima. Selalu cakap kat murid-murid, ada masalah datang jumpa cikgu. Balik sekolah, datang. Cikgu ada. Contohnya, sekolah B2.5. Dia cakap, cikgu ada sekolah sampai pukul 4 hari ni. Datang. Kalau nak tanyakan soalan, macam itulah. Kemudian, jawab soalan-soalan peperiksaan dari tahun sebelumnya. Kemudian, jaga pemakanan. Dah lakukan senaman ringkas. Supaya kita sihatlah. Ya. Sebab nak masuk dalam peperiksaan ni, kadang kita ni kena cergas sikit. Ya, betul. Badan. Jadi, kita keluarkan peluh apa semua. Cantik sikit. Kemudian, elakkan menghabiskan masa di luar rumah dengan melakukan perkara yang tidak berfaedah. Yang tidak melakukanlah. Okey, maknanya keluar rumah kita buat benda yang sia-sia, melepak sana, melepak sini, tak perlu. Ya. Okey, kemudian kita berdoa dan bertawakallah. Jadi untuk murid-murid, kena amalkanlah yang tip menjelang peperiksaan. Ini menjelang peperiksaan. Ya, betul. Untuk kekal sihat. Ya, terima kasih cikgu dan juga boleh tak cikgu berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar untuk hari ini? Okey, baiklah. Okey, keseluruhannya kita telah pun belajar cara-cara menjawab soalan bahagian A dan bahagian B. Okey, tajuk kita yang cikgu tekankan pada hari ini adalah confectionery, bakery dan kuih tradisional. Tiga ni lah, makna modul 3. Jadi modul utama lah. Okey, jadi cikgu dah tekankan, jadi harap-harap murid faham dengan yang dia disampaikan dan dapat mengamalkan tips yang cikgu dah tunjuk tadi. Walaupun cikgu conteng-conteng, kan? Maknanya conteng tu ada maksud. Kata kunci. Ya. Kata kunci. Mana yang dah jawab, kita potong. Supaya tidak bertindan. Jadi, lepas tu jawab dengan yakin. Ya. Itu yang pentingnya. Okey, terima kasih cikgu atas panduan dan juga tips dan juga teknik-teknik menjawab bagi kertas ini dan juga bagi topik ini. Dan kepada mereka yang menonton, harap ia memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua.